Assalamualaikum, salam sejahtera. Maklumat sahih jenama dipercayai. Berita perdana edisi Khamis 21 Januari. Saya Fakil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. PKP di 7 negeri dilanjutkan sehingga 4 Februari. Operasi premis makanan dibenar sehingga 10 malam. Pendekatan kolektif ASEAN kekang jenayah cyber demi kemajuan ekonomi digital. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sepatutnya tamat pada 26 Januari ini, dilanjutkan sehingga 4 Februari depan. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan negeri berkenaan masing-masing Pulau Pinang, Selangor, Wilayah Persekutuan, Melaka, Johor, Kelantan dan Sabah. Langkah itu diputuskan pada mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN berdasarkan penilaian risiko dan nasihat Kementerian Kesihatan. Yang kita seragamkan dengan tarikh tamat di negeri-negeri lain yang baru diumumkan minggu lepas. Jadi kita tambah lagi supaya selepas ini tarikh tamat semua negeri di seluruh negara adalah sama. Kecuali di Sarawak lah. Kerajaan bersetuju untuk menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD di Asrama Westlight Taman Perindustrian Tampoi Jaya Johor Bahru yang dijadual berakhir esok. Sepanjang tempoh PKPD ini, 1,585 penghuni menjalani ujian saringan dan daripada angka itu, 682 penghuni dikenal pasti positif. Berdasarkan penilaian Kementerian Kesihatan dalam tempoh berkenaan mendapati trend menunjukkan penurunan dengan kes COVID-19 terakhir dilaporkan pada 15 Januari dan tiada lagi sampel menunggu keputusan. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan kerajaan bersetuju melanjutkan tempoh operasi semua jenis premis menjual makanan dan perkhidmatan penghantaran makanan di negeri-negeri yang tertakluk di bawah Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga pukul 10 malam mulai esok. Akui Menteri Kanan Pertahanan, kerajaan mendengar keluhan dan rungutan pembeli dan peniaga selepas hanya dibenar beroperasi dari 6 pagi hingga 8 malam sahaja ketika ini. Bagaimanapun dine-in ataupun makan di kedai masih di restoran masih tidak dibenarkan. Ianya masih lagi kekal iaitu untuk dibawa pulang. Pesanan untuk food delivery juga kita buka sehingga pukul 10 malam. Apa saja yang berkaitan dengan makanan kita buka sehingga 10 malam. Tak kiralah restoran ke, gerai ke, warung tepi jalan ke, fokus ke, apa saja yang berkaitan dengan makanan kita benarkan beroperasi sehingga pukul 10 malam. Keputusan kerajaan melanjutkan tempoh operasi premis menjual makanan dan perkhidmatan penghantaran makanan sehingga 10 malam bermula esok di negeri-negeri tertakluk PKP disambut baik. Amirul Aizat Muhammad Syafiee ketika membuat tinjauan selepas pengumuman Menteri Kanan Pertahanan memaklumkan pengusaha dan penghantar makanan positif dengan kebenaran berkenaan. Kebanyakan premis perniagaan sekitar ibu negara lengang berikutan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Bagaimanapun, tempoh operasi perniagaan yang dihadkan sehingga 8 malam sebelum ini disifatkan sebagai sangat terhad, terutamanya bagi mereka yang baru pulang kerja. Pukul 7.30 tu sampai pukul 8 tu memang order akan masuk. Lepas tu kadang pukul 8 tu, Kak tolonglah Kak, tolong. Kadang kesian buat dia. Pelanggan dekat sini, sebenarnya tempoh diorang balik kerja semua tu dalam pukul 7.
Kadang-kadang tak ada masa nak beli makanan tu, macam terhad sangat. Jadi kalau pukul 10 malam dipanjangkan tempoh lanjutan tu, saya rasa sangat wajarlah. Sebabnya order lebih banyak pada lepas orang habis kerja. Sampai pukul 8 ni kita orang kuranglah order. Kita orang ada juga waktu untuk beli makanan, untuk belikan family makanan ke apa ke, kalau macam kita orang macam tak sempat nak masak ke. Ramai melihat langkah melanjutkan operasi perniagaan sehingga pukul 10 malam akan memudahkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan asas, makanan serta bekalan ubatan. Ini terutama mereka yang bekerja hingga lewat petang yang sering berdepan isu kengkangan masa. Kelanjutan tempoh operasi ini juga realitinya boleh membantu memulihkan ekonomi domestik dan peniaga. Namun dilemanya risiko dijangkiti virus COVID-19 akan lebih tinggi. Tugas kita patuhi SOP sepenuhnya agar semua limitasi ini boleh segera berakhir. Amirul Aizat Muhammad Syafiee, Berita RTM. Dalam pada itu, kerajaan telah meminta pejabat peguam negara untuk menggubal ordinan darurat bagi menambah nilai kompaun dan tempoh penjara bagi kesalahan ingkar arahan PKP. Datuk Seri Ismail Sabri berkata ordinan itu akan berkuat kuasa secepat mungkin sebaik sahaja ia diluluskan. Denda kepada individu boleh ditambah kepada maksimum. Yang kedua, denda kepada syarikat, kompaun kepada syarikat mungkin boleh ditambah. Sekarang 1,000, mungkin kita boleh tambah maksimum 100,000 sekalipun. Penjara mungkin boleh ditambah lagi. Boleh ditambah dengan jangka masa yang lebih panjang. Dan kita boleh menggubal ordinan ini bagi kita memastikan rakyat patuh pada SOP, terutamanya yang melibatkan syarikat-syarikat besar yang biasanya bagi mereka tidak ada masalah untuk membayar RM1,000. Antara faktor utama orang ramai gagal mematuhi SOP adalah kerana kompaun RM1,000 dianggap ringan, terutamanya oleh pemilik premis. 3,170 kes baharu COVID-19 direkodkan hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes positif 172,549 dengan jumlah kes aktif 41,755. Kes sembuh pula 2,490 menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 130,152. 12 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 642. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes-kes positif harian mengikut negeri-negeri. Belas kluster baru dikenal pasti hari ini melibatkan Lembah Kelang, Perak, Sabah, Johor, Kedah, Pulau Pinang dan Terengganu dengan 316 kes positif COVID-19. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, daripada angka itu 11 kluster berkaitan tempat kerja, masing-masing 2 kluster komuniti dan melibatkan kumpulan berisiko serta 1 kluster berkaitan keagamaan. Berikut adalah ringkasan bagi kluster-kluster tersebut. Kluster Jalan Torolak iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah kluster tempat kerja. Kluster Kota Muhibah di Perak tempat kerja. Kluster Slim Popon di Sabah tempat kerja. Kluster Sri Bayu Johor tempat kerja. Kluster Ladang Seberang di Sabah tempat kerja. Kluster Orang di Kedah tempat kerja. Kluster Tampoi 7 di Johor ialah di kluster tempat kerja. Kluster Jalan Sepadan di Johor juga di tempat kerja. Kluster Slim di Perak, kluster tempat kerja. Kluster Pasar Borong KL Kuala Lumpur 2 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur juga tempat kerja. Kluster Canang Mas di Selangor ialah kluster tempat kerja. Kluster Taman Sejahtera di Perak ialah kluster keagamaan. Kluster Maidin Jaya di Pulau Pinang ialah kluster kumpulan berisiko iaitu kumpulan rentan. Kluster Jalan Kelapa di Selangor juga kumpulan berisiko, kumpulan rentan. Kluster Tanah Merah di Terengganu ialah kluster dalam komuniti
dan kluster Gunung Raya di Kedah juga di komuniti. Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan kluster-kluster dengan pertambahan kes baru tertinggi adalah kluster Pasai 88 kes, kluster Tapak Bina Duta Mas 42 kes dan kluster Jalan Sempadan 32 kes. Sementara itu, 7 kluster di Isytihar tamat hari ini melibatkan kluster Kaya, kluster Enggor, kluster Perdana 6, kluster Tapak Bina Jalan Tun, kluster Tapak Bina Darul, kluster Jalan Kolej dan kluster Jalan 8. Sehingga hari ini terdapat 701 kluster secara keseluruhan dengan 327 kluster aktif manakala 374 kluster tamat. Fasa kedua Bantuan Prihatin Nasional 2.0 BPN 2.0 akan disalur bermula hari ini bagi penerima B40 dan 25 Januari ini bagi penerima M40. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi laporan laksana ke-37 menjelaskan bantuan juga disalurkan kepada mereka yang telah lulus rayuan. Bagi mereka yang tiada akaun bank atau yang gagal kredit, pengeluaran BPN boleh dilakukan di Bank Simpanan Nasional BSN seawal 25 Januari. Sejumlah 2.38 bilion ringgit diperuntukkan dan dijangka akan memanfaatkan 1.06 juta penerima. BPN 2.0 merupakan antara inisiatif di bawah kerangka inisiatif tambahan khas Kita Prihatin. Mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN pertama ADG Min 1 bermula hari ini. Selaku tuan rumah, Kuala Lumpur menyuarakan agar negara ASEAN bersama-sama mengeratkan kesepakatan untuk ASEAN muncul sebagai blok ekonomi digital yang kompetitif ketika pasca COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucap tama yang diadakan secara maya berkata, langkah itu mampu direalisasikan memandangkan rantau ASEAN sentiasa berbincang dan menyokong peraturan, norma serta prinsip bertanggungjawab dalam dunia maya. We are the first region that has expressed agreement to subscribe in principle to the 11 voluntary non-binding norms recommended by the 2015 United Nations Group of Governmental Experts, or GGE, report. This statement demonstrates ASEAN commitment in moving forward the issues of rules, norms and principles of responsible behavior of states in cyberspace, as well as focusing on regional capacity building in implementing these norms. Negara ASEAN juga disaran untuk menjalin kerjasama erat dalam mewujudkan ruang cyber yang aman dan terjamin. Ke arah itu, negara anggota boleh mempertimbang untuk mewujudkan perundangan terhadap data pribadi dan hak pengguna sekaligus diterapkan dalam setiap entiti digital di rantau ini. Also consider stronger legislations pertaining to hate speech that among others compels digital platforms to remove or and mete out punishment for any speech willfully promoting violence and attacks, be it verbal or physical, including but not limited to harassment and threats against a person or person based on their race, gender, religion, sexual orientation, disability, or nationality. ADG Min 1 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan berlangsung selama 2 hari secara maya bertemakan ASEAN, sebuah komuniti yang dihubungkan secara digital. ASEAN perlu mencari pendekatan secara kolektif bagi mengekang jenayah cyber rentas sempadan ketika rantau ini bersedia untuk muncul sebagai blok ekonomi digital yang kompetitif ketika pasca COVID-19. Tan Sri Muhyiddin Yassin melihat cabaran utama yang dihadapi kumpulan serantau dalam bidang cyber ialah untuk terus berada di hadapan dalam 2 bidang utama, iaitu mengekang jenayah cyber dan menuju kemajuan ekonomi digital. Kuala Lumpur tegas Perdana Menteri menyedari bentuk jenayah cyber rentas sempadan dan cabaran untuk membawa penjenayah cyber ke muka pengadilan kerana memerlukan pendekatan serantau yang selaras dan bersepadu. We must be mindful that cyber threats are rapidly changing and encroaching into every sphere of our lives, including how we communicate,
how we work, how we conduct online transactions, how we carry out purchases, and even how we defend our national security. They have also become more sophisticated, complicated, and transboundary in nature. In this regard, ASEAN member states can no longer operate and work in isolation. ASEAN secara berterusan membincang dan menyuarakan sokongan terhadap suatu set peraturan antarabangsa, norma dan prinsip dalam tingkah laku yang bertanggungjawab mengenai ruang cyber dalam membina persekitaran digital yang selamat serta boleh dipercayai. Malaysia juga sedang menuju ke arah mencapai matlamat keselamatan dengan rancangan juga strategi komprehensif untuk menyediakan ruang cyber yang selamat, dipercayai dan berdaya tahan serta pada masa sama memupuk kesejahteraan ekonomi demi kesejahteraan ASEAN. Dalam memastikan aliran data rentas sempadan yang selamat dan meningkatkan keselamatan cyber bagi mewujudkan ekosistem yang dipercayai untuk e-dagang ASEAN, Kuala Lumpur mengesahkan sokongannya dalam melaksanakan inisiatif di bawah rangka kerja takbir urus data digital ASEAN. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah menjelaskan, selain rangka kerja itu, Malaysia juga akan terus menyokong forum perlindungan dan privasi data ASEAN dan pembangunan klausul kontrak model ASEAN. Combined with our shared experiences and support from governments, academic, industry, higher learning institutions, lessons learned, and an established synergetic collaboration with public and private organizations across Asia Pacific and the OIC, Cybersecurity Malaysia, an agency under the Ministry of Communications and Multimedia Malaysia, has established a local cybersecurity professional certification scheme known as the Global Accreditation Cybersecurity Education Scheme, or in short, Global ACE, which Malaysia would like to offer to ASEAN member states. Global ACE berperanan untuk memberi pengiktirafan terhadap kaki tangan dalam bidang keselamatan cyber sebagai tenaga kerja yang berdaya saing dan bertaraf tinggi, selain membantu pembangunan program keselamatan cyber profesional di rantau ini. Beliau menyatakan demikian dalam ucapan alu-aluan pada mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN pagi tadi. Masih ramai pandang remeh fungsi pelitup muka. Laporan penuh teruskan bersama Berita Perdana. Bersama Berita Perdana. Berikutan peningkatan kes COVID-19 di Kelantan, sebuah lagi pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC dibuka di negeri itu. Ia memuatkan 120 katil dan mampu menampung sehingga 180 pesakit pada satu masa. Laporan Majidah Ismail. Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan Putik di Pengkalan Cepa ini diwartakan kerajaan negeri sebagai PKRC ketiga di daerah Kota Baru selepas bilangan pesakit positif COVID-19 di dua PKRC, masing-masing Kolej Latihan Jururawat dan Dewan Jubli Perak telah mencapai tahap maksimum. Menurut pengarah PKRC Kelantan, Dr. Muhammad Azman Yaakob, ketika ini kedua-dua pusat berkenaan sudah diisi sehingga 80 hingga 90% pesakit. Dengan menggunakan pakai konsep feel at home, pesakit COVID yang akan ditempatkan di pusat kuarantin di yang ketiga di Kota Baru ini akan merasa lebih selesa seolah-olah berada di rumah. Khususnya kanak-kanak kerana di sini akan diwujudkan sebuah taman permainan kanak-kanak kepada mereka. Dr. Muhammad Azman yang juga Timbalan Pengarah Hospital Raja Perempuan Zainab HRPZ2 menyatakan uniknya PKRC ini menekankan aspek kekeluargaan. Sebab tu di sini kita akan adakan tempat-tempat yang bersesuaian dengan aktiviti kanak-kanak seperti ruang membaca. Mungkin juga ada taman permainan kecil yang selamat untuk kanak-kanak. Ya. Kita akan adakan kemudahan internet untuk mereka menggunakan internet dan juga infotainment yang lainlah seperti TV, dan juga kita akan tekankan juga dari segi penambahan ilmu berkaitan dengan COVID itu sendiri melalui pendidikan pesakit.
PKRC di Dewan Juli Perak yang sebelum ini dibuka bagi menempatkan pesakit-pesakit positif COVID-19 tahap 1 dan 2 akan diletakkan pesakit kategori 3. Kedudukannya yang berdekatan HRPZ2 Kota Baru memudahkan pihaknya memindahkan pesakit dari pusat kuarantin berkenaan ke hospital sekiranya terdapat kes serius. PKRC Putik akan beroperasi petang ini. 120 katil muda alih, bantal, tilam dan selimut disumbangkan Pertubuhan Amal Yayasan Zuci dengan kerjasama 9 badan bukan kerajaan NGO yang bernaung di bawah yayasan berkenaan. Kita dalam Persatuan Suci, kita nak membantu orang yang susah. So memang aktiviti kita tiap-tiap bulan kita ada tolong orang susah, ada visiting. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan, Dr. Izani Hussein memaklumkan jangkitan COVID di Kelantan menular dengan pantas. Dengan trend peningkatan 3 angka sehari dan 1,032 kes dalam tempoh 2 minggu, beliau menyifatkan situasi itu sebagai serius. Ketika ini, kerjasama masyarakat untuk patuh SOP sangat penting dalam memutuskan rantaian COVID-19. Majidah Ismail, Berita RTM. Meski kes harian COVID-19 ketika ini pada tahap membimbangkan, namun masih ada yang ambil remeh pemakaian pelitup separuh muka di tempat awam yang sesak. Dan berdasarkan kajian, hanya 30% penduduk mematuhi arahan itu. Individu yang di kompaun tidak memakai pelitup separuh muka mencatatkan kesalahan tertinggi ingkar SOP. Apakah punca sesetengah individu yang tidak bertanggungjawab ini? Laporan Mazliha Hamzah. Ambil tindakan tegas. Kan ada je orang tak pakai di supermarket, ada je orang tak pakai, ambil tindakan terus, tak payah lagi nasihatkan, denda tu. Pelitup separuh muka yang dulunya dianggap bukan siapa-siapa dalam hidup kita, kini sudah dikategorikan sebagai perisai paling penting untuk menghadapi musuh halimunan COVID-19 selain daripada memastikan penjarakan sosial. Menurut Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia, Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, ramai yang tidak ambil cakna. Lebih menyedihkan, ada yang mempersenda tentang pemakaian pelitup separuh muka kerana menganggap dirinya sihat dan mengkategorikan dirinya tiada kes sporadik. Banyak kes, 70-80% tidak ada simptom, tidak ada tanda. Dia macam kita tapi dia ada kuman, ada virus dan pada masa itu dia boleh jangkitkan orang lain. Jadi kemungkinan pada dia sihat kan, dia tidak ada gejala, tetapi kena pada kita atau golongan rentan dapat virus tu akan jadi penyakit. Jadi caranya itu saja. Keluar rumah mask, pakai mask. Keluar rumah pakai mask. Tapi macam-macam nasihat dah bagi, macam-macam pengajaran telah bagi, tetapi ada golongan-golongan yang tak ikut. Jadi kita rasa itu bukan sebab dia tak tahu, tapi sebab sikap tidak apa ataupun ambil remeh ataupun kata tak apa, saya tak akan kena, saya selamat. Jadi sikap ini yang orang katakan merosakkan sistem kita nak menjaga ataupun mencegah. Meski pelbagai kempen malah kompaun RM1,000 dikenakan, saban hari ada sahaja yang masih disaman atas kesalahan gagal memakai pelitup separuh muka. Apakah kesedaran itu sudah sampai dalam kalangan masyarakat? Orang ramai ni dia tahu kepentingan pakai mask pelitup muka tu. Cuma kadang-kadang bila kita pergi macam sembahyang Jumaat kan, ataupun pergi jalan-jalan kat pasar tu, kadang-kadang ada orang macam terlupa, ada orang buka ke dagu kan. Yang itulah mungkin kita kena emphasize. Maksudnya orang tu memang dah bawa pelitup muka ke dalam mall semua tu, tapi cara pemakaian tu yang kena tengok balik, cara pemakaian dia orang kita emphasize baliklah. Nak tengok dia orang ni tahu, memang kebanyakan tahu. Yang pertama mindset dan kedua attitude. Okey, bila you dah ada mindset, setiap kali keluar rumah you pakai pelitup muka. Secara tak langsung dia berkait rapat dengan attitude you. Bila you dah ada that kind of attitude, datang habit, bila you keluar dah terus pakai pelitup muka. Pentinglah kita ni sebabnya penyakit ni kita tak tahu. Penyakit sekarang makin tinggi apa semua ni. Benda kan tak nampak, nak tengok. Tu je lah. Semua
memudah kiraan 1, 2, 3, saya dan anda seharusnya tidak pandang enteng pada arahan pemakaian pelitup separuh muka. Tapi ia bukan pakai di dagu anda yang runcing itu ya. Ia perlu dipakai secara betul untuk kita sama-sama memerangi pandemik COVID-19 yang semakin meruncing di negara kita ini. Mazlia Hamzah, RTM. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga 50 km sejam. Oleh demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora peringkat pertama di kawasan yang berwarna kuning dan peringkat kedua di kawasan yang berwarna jingga. Angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga 4.5 meter di kawasan-kawasan berkenaan adalah berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, lebih tertumpu di bahagian pedalaman semenanjung yang mana kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Manakala bagi lain-lain kawasan di semenanjung Malaysia, keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan buat masa ini. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Bintulu, Mukah, Sibu dan juga Kapit. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Pada esok pagi pula, Met Malaysia menjangkakan hujan di 1-2 tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan-kawasan di sekitar pesisir pantai Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka, termasuklah di bahagian Tawau Sabah. Manakala bagi lain-lain kawasan di Malaysia, kami menjangkakan keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan pada esok pagi. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI melancarkan misi MAFI Prihatin ke 4 kawasan parlimen di Pahang bagi meringankan beban penduduk terjejas banjir di negeri itu. Misi MAFI Prihatin ke Parlimen Lipis, Jerantut, Kuala Krau dan Maran itu dijalankan atas inisiatif menterinya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Misi melibatkan penghantaran bantuan makanan, keperluan asas dan peralatan elektrik, hasil sumbangan dan tanggungjawab sosial pelbagai jabatan dan agensi di bawah MAFI. Antaranya Pharma,
Lembaga Pertubuhan Peladang LPP, Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Sementara itu, bantuan barangan peralatan elektrik dan kelengkapan asas bagi membantu meringankan beban kumpulan sasar MAFI iaitu petani, penternak dan nelayan akan diserah melalui Pertubuhan Peladang Kawasan PPK yang terlibat. Misi MAFI prihatin akan diteruskan ke negeri-negeri yang terjejas banjir bagi meringankan beban penduduk. Bermula 12:01 tengah malam ini, 25 sekatan jalan raya SJR di seluruh negeri Terengganu serentak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Polis Negeri itu, Datuk Rosli Cik, memaklumkan 5 daripada 25 SJR berkenaan akan diadakan selama 24 jam di sempadan negeri, iaitu 2 di Besut dan 3 di Kemaman. SJR turut akan diperketat di sempadan pintu masuk negeri melibatkan 10 lokasi di 4 daerah. Manakala SJR secara bergerak pula akan dijalankan di 15 lokasi dan tidak terkecuali 12 laluan tikus di Besut dan Kemaman. Itu lagi pembaharuan. Macam saya cakap tadi, kita melalui Jabatan JPJKK, inisiatif kita pamerkan akibat daripada tidak patuhi SOP ni, kesalahan compound RM1,000. Kita akan pamerkan di semua tempat SJR supaya at glance masyarakat tengok, kalau aku langgar SOP ni kena RM1,000. So maknanya biar ada stigma takut dan ikut SOP di diri masing-masing. Rosli menyatakan demikian ketika menjadi tetamu di Konti Terengganu FM di Kuala Terengganu. Mengulas lanjut, beliau berkata 1,321 kompaun dikeluarkan di seluruh negeri kerana melanggar prosedur operasi standard bermula PKP lepas. Berkuat kuasa 12:01 tengah malam ini juga, hanya penumpang yang mempunyai surat kebenaran polis sahaja dibenarkan menaiki feri. Peraturan itu diguna pakai selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Kedah. Pengurus Sumber Manusia dan Operasi Ferry Line Ventures Ferry Lines yang berhad, Kapten Baharin Baharum memberitahu, sebelum ini hanya penumpang luar dari Kedah sahaja diwajibkan mengemukakan surat berkenaan. Jika sebelum ini hanya penumpang-penumpang di luar ni Kedah saja diperlukan surat kebenaran PDRM. Namun mulai besok 22 Januari, semua penumpang sama ada penduduk Langkawi maupun penduduk di Kedah Dua Aman memerlukan surat kelulusan PDRM untuk melintas negeri menggunakan feri Langkawi. Operasi feri dikekalkan dengan satu perjalanan sehari dari Langkawi ke Kuala Kedah dan sebaliknya sama seperti PKPB sebelum ini. Manakala dari Langkawi ke Kuala Perlis atau sebaliknya, perkhidmatan feri penumpang dihentikan buat sementara waktu. Di Perlis, inisiatif menambah bekalan darah di Hospital Tuanku Fauziah bagi membantu pihak hospital menghadapi kes kecemasan ketika COVID-19. Jabatan Amal Malaysia dengan kerjasama unit transfusi darah Hospital Tuanku Fauziah melaksanakan program derma darah mega selama 3 hari di 3 lokasi berbeza. Laporan wartawan Wan Nur Azli, Wan Cik. Ketika penularan COVID-19 sejak Mac tahun lalu, bekalan darah di kebanyakan hospital mengalami pengurangan akibat kekurangan penerimaan darah dan pelaksanaan program derma darah seperti kelazimannya. Atas kesedaran inilah, Jabatan Amal Malaysia mengambil inisiatif melaksanakan program derma darah mega di seluruh negara bagi mengumpul sebanyak 5,000 pek darah. Harapan daripada kami di dalam Jabatan Amal ini untuk seluruh masyarakat terus sama-sama tampil dan membantu pihak Kementerian Kesihatan dalam mencukupkan bekalan darah di seluruh negara, insya-Allah. Alhamdulillah, sambutan yang kita terima sangat baik daripada seluruh ahli masyarakat dan boleh kata hampir bila habis program pun masih ada yang hadir untuk menderma, dan kita mengharapkan benda ini akan berterusan dan kita akan teruskan kempen ini pada masa-masa akan datang. Sepanjang tahun 2020, unit transfusi darah Hospital Tuanku Fauziah Kanga mendapat 8,725 pek darah. Jumlah berkenaan menunjukkan penurunan berbanding tahun 2019
yang merekodkan sebanyak 9,108 pek darah, iaitu sebelum pandemik COVID-19 melanda negara. Secara purata, setiap bulan sebanyak 700 pek darah diperlukan untuk mengendalikan pelbagai kes kecemasan. Untuk Perlis, dari segi tahunan untuk tahun lepas kita nampak ada penurunan lah sebanyak 10% daripada kutipan 2019 berbanding dengan 2020. Antara faktor-faktornya sebagaimana yang kita maklum dengan pandemik COVID lah yang banyak menjejaskan kita punya kutipan darah lah. So far kita nampak dari segi kemampuan kita masih mampu, tapi kita risau sekiranya berlarutan kita punya pandemik ni, kita punya keperluan darah masih berterusan. Namun kita takut penderma kita tu risau kan nak datang kan. Bagi penderma, kesedaran untuk membantu mereka yang memerlukan menjadi pendorong untuk tampil menerima darah secara aktif setiap kali program derma darah dilaksanakan. Program yang bagi kita baguslah untuk membantu kita sebagai orang awam, membantu pihak hospital dalam membekalkan darah kepada pesakit lah. Okey. Terusnya di samping tu dia juga memberi kesihatan lah kepada kita sebagai penderma ni. Sebab kita kalau ikutkan digalakkan 3 kali setahun untuk menderma darah. Kalau ikut sekarang ni kita pun memerlukan banyak darah kan untuk tabung darah kita lah. Tambah Perlis ni yang saya tahu kekurangan darah B, dan saya pun memang darah B. So hari ni pun memang saya pun dah lama tak derma. So macam salah dibuat hari ni, so saya dapat datang. Selaras situasi COVID-19, penderma darah tidak perlu khawatir untuk tampil menerima darah kerana proses menderma dilakukan dengan teliti dan mengamalkan norma baru yang ketat seperti mana diletakkan Kementerian Kesihatan. Jalankan tanggungjawab sosial anda bagi membantu menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan. Wana Azli Wancik, Berita RTM. Ekonomi ASEAN 2025 AEC 2025 mengiktiraf teknologi maklumat dan komunikasi ICT sebagai pemacu utama dalam transformasi ekonomi dan sosial ASEAN. Pelan itu mampu mendorong ASEAN menuju ekonomi berkemampuan digital yang aman, lestari dan transformatif. Jelas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, ICT juga berkeupayaan mengubah ASEAN menjadi lebih inovatif, inklusif dan bersepadu. I do not wish to dwell on AEC 2025 here, but it may be useful to bear in mind the outlined key ICT strategic measures with the emphasis on the importance of centralization and unity in the efforts to develop the ASEAN community in the areas of cyber security, personal data protection, 5G, and promoting innovations in e-commerce. Jelas beliau, penularan pandemik COVID-19 telah mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di negara-negara ASEAN. Malaysia mengenal pasti ekonomi digital sebagai pemangkin kepada pertumbuhan negara yang mampan dan manfaatnya dapat diagikan secara adil antara kumpulan pendapatan, etnik dan wilayah berbeza. Tan Sri Muhyiddin menyampaikan ucap tama sempena mesyuarat Menteri-Menteri Digital ASEAN pertama ADG Min 1. Malaysia berada di landasan pemulihan dari segi kesihatan awam dan ekonomi yang disokong langkah kerajaan mempercepat perolehan vaksin, menggalak ujian saringan pekerja, pelaksanaan inisiatif di bawah Belanjawan 2021 dan pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menerusi laporan laksana ke-37 menjelaskan langkah diambil Bank Pusat untuk mengekalkan kadar dasar semalaman OPR dan meneruskan pematuhan keperluan Rizab Berkanun SRR turut menyokong pembangunan negara. 20 Januari lalu, Jawatan Kuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia BNM memutuskan untuk mengekalkan OPR pada kadar 1.75%. Bank itu juga mengumumkan pelanjutan fleksibiliti bagi institusi perbankan menggunakan Sekuriti Kerajaan Malaysia MGS dan terbitan pelaburan Kerajaan Malaysia MGI untuk memenuhi pematuhan keperluan Rizab Berkanun SRR sehingga 31 Disember 2022.
Pakej bantuan perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai turut diterima pemain industri automotif dan kebenaran beroperasi sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP juga berupaya meningkatkan produktiviti industri berkenaan. Mohan Chinasamy mempunyai laporannya. Keprihatinan kerajaan menerusi Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dengan memberi kebenaran beroperasi semula dilihat platform menjamin kestabilan aktiviti ekonomi negara. Pengarah urusan syarikat Suria Komponen Manufacturing, Musa Zahidin Ahmad Zaidi, berpandangan keputusan kebenaran operasi itu sangat dihargai. Saya berpendapat bahawa MITI memainkan peranan yang cukup baik terhadap industri. Mereka memahami keadaan industri bagaimana dan mereka peka terhadap perkara-perkara yang bakal berlaku di dalam semua industri, bukan saja otomotif tetapi di dalam oil and gas, dalam perladangan, dalam perdagangan, dalam industri elektrik, dalam industri pemakaian dan sebagainya. Pada masa sama, program subsidi upah yang diperkenal menerusi Permai juga memanfaatkan majikan dan pekerja. Kesemua pekerja dalam industri automotif adalah terlatih dan berkemahiran tinggi serta akan memberikan impak negatif kepada syarikat sekiranya mereka dibuang kerja. Kami belajarkan banyak wang untuk latihan, dan latihan ini merangkumi bukan saja latihan di tempat kerja ataupun OJT, tetapi juga merangkumi latihan di premis luar dan juga latihan di luar negara. Jadi apabila kami telah menjalani latihan-latihan tersebut kepada pekerja-pekerja kami, untuk kami hilang pekerja tersebut adalah amat rugi kerana untuk nak mendapat gantian tidak semudah itu. Walaupun sektor ini dibenarkan beroperasi, pemain industri perlu memperketat prosedur operasi standard SOP masing-masing bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Perhatian untuk memastikan keselamatan pekerja-pekerja kilang bermula dari rumah, semasa dalam perjalanan dan juga di tempat kerja. Seperti yang kita sedia maklum, kerajaan telah memberikan kebenaran kepada syarikat-syarikat industri otomotif supaya beroperasi seperti biasa ketika pelaksanaan PKP, dan ini jelas memberikan nafas yang lega kepada pemain-pemain industri ini supaya mereka dapat meneruskan perniagaan atau operasi mereka dengan harapan bahawa industri otomotif negara akan terus berkembang dan tidak memberikan kesan buruk akibat pandemik COVID-19. Mohan Chinasamy, Berita RTM. Berita Persatuan Bola Sepak Perak PAFA malam ini kabarnya. Baik, kita akan bersama Syairul Islam untuk perkembangannya. Silakan. Syairul. Presiden PAFA lepaskan jawatan berkuat kuasa hari ini. Vishen Wee Kiong sahkan tiket ke suku akhir terbuka Thailand. Baik, terima kasih rakan penyampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengumumkan peletakan jawatan sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Perak PAFA berkuat kuasa hari ini. Tindakan itu dibuat bagi memastikan krisis kewangan PAFA dapat diselesaikan secepat mungkin, termasuk mendapatkan tajaan daripada syarikat berkaitan kerajaan GLC mahupun swasta. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, penajaan daripada pihak kerajaan negeri dan GLC amat penting bagi meneruskan kesinambungan PAFA. Malah tunggakan bayaran gaji para pemain serta pegawai juga telah tertunggak sejak pertengahan November lalu dengan melibatkan kos hampir RM2 juta setiap bulan. Beliau dipilih sebagai Presiden PAFA pada 6 Disember 2018. Sementara itu, Timbalan Presiden PAFA yang juga pengurus pasukan The Boss Gaurus, Datuk Adli Shah Ahmad Tah, turut melepaskan jawatannya hari ini.
Badminton terbuka Thailand, bergu lelaki profesional negara Goh Vishem Tan Wee Kiong meneruskan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan wakil tuan rumah Supak Jongkoh Kitinupong Kedran dengan 3 set petang tadi. Kejadian itu menyaksikan pasangan ranking ke-14 dunia itu mara ke suku akhir dalam kejohanan siri jelajah BWF kedua yang berlangsung di Bangkok. Pada aksi di pusingan kedua itu, Vishem Wee Kiong yang muncul naib juara di Yonex terbuka Thailand minggu lepas diberi tentangan sengit oleh pasangan tuan rumah. Bagaimanapun, bekas beregu nombor 1 negara itu berjaya menjinakkan kebangkitan lawan mereka itu untuk menang dengan 21-15, 16-21 dan 21-15. Kejayaan itu turut diikuti pasangan beregu negara Aaron Chia Soh Wo Yik yang juga menang 3 set ke atas pasangan muda dari Indonesia Leo Rolly Carnado Daniel Martin. Pasangan nombor 9 dunia itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan lawan mereka dengan keputusan 21-12, 6-21 dan 21-12. Turut mara ke suku akhir beregu campuran profesional negara Chan Peng Sun Goh Liu Ying yang menewaskan lawan dari Indonesia dengan 2 set. Manakala beregu wanita Vivian Hu Yap Cheng Wen turut melepasi peringkat kedua setelah menang ke atas beregu dari Perancis dengan 3 set. Ini beralih pula ke kejohanan dunia Mobile Legend Bang Bang MLBB M2. Wakil tunggal pasukan Malaysia Todak berharap dapat memanfaatkan masa berbaki sehari untuk memperbaiki segala kelemahan sebelum saingan kalah mati yang bermula esok. Jelas pengurus pasukan Todak Muhammad Shazlan Muhammad Rosdi, sepanjang kempen peringkat kumpulan, Todak berdepan tentangan hebat dari pihak lawan sehingga terpaksa mengubah segala strategi permainan. Dalam kempen sebelum ini, Todak merekodkan 2 kemenangan berhadapan wakil Kemboja Impunity KH dan wakil Brazil Dream Max selain tewas sekali kepada wakil Filipina Omega Esport. Cuma apa yang kita ada masa sikit 1 hari 2 hari ni sebelum playoff yang bermula esok, kita akan cuba untuk buat lebih baik dan kita daripada kita nak simpan rasa, kita akan lebih fokus kepada macam mana kita nak baiki kesilapan yang berlaku terutamanya pada game berlawan dengan Omega tempoh hari. Pada peringkat kalah mati esok, pasukan Todak dijadual bertemu wakil Singapura EVOS SG. Pada edisi lalu di Malaysia, pasukan Todak berjaya menamatkan saingan di tempat ketiga. Bekas atlet kebangsaan yang terjejas akibat musibah banjir baru-baru ini dibantu Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB. Siri jelajah Visit and Treat di bawah skim bantuan khas YAKIB telah mula digerakkan di Kelantan. Ketika di Kelantan, skuad prihatin YAKIB sempat menziarah 3 buah rumah bekas atlet di sekitar kawasan Rantau Panjang iaitu bekas atlet tinju Rakib Ahmad, bekas atlet olahraga para Sabri Awang dan bekas atlet olahraga Arif Naim Jeffrey. Sementara itu, bekas pemain bola sepak kebangsaan dan juga bekas ketua jurulatih bola sepak Kelantan Zahasmi Ismail yang menetap di Kampung Laut serta bekas atlet kuda lasak Faizal Ismail di Pasir Pekan juga diziarahi. Pengurusi YAKIB Datuk Nurul Zarifin Abdul Majid berkata, misi itu turut mendapat sokongan penuh Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican serta pelbagai agensi. Agensi yang kita diberi kerjasama kepada kami adalah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Terengganu. Dan begitu juga kami mendapat juga bantuan daripada bekas atlet kita daripada Sukan Bersilat Encik Saudara Asmadi, dan juga terima kasih kepada Polis Diraja Malaysia yang telah memberi kita permohonan kami diluluskan untuk merentasi negeri. Jurugambar Derry Morone berjaya merakam foto dan video sebatang pokok yang memukau di tasik Kakora, New South Wales, Australia menggunakan drone. Sekali pandang, ia kelihatan seperti sebatang pokok yang besar. Namun sebenarnya, ia hanyalah fenomena alam semula jadi yang terhasil selepas seribut melanda. Menurut Morone, foto dan video ini asli dan 99% tidak disunting. Dia membuat pemerhatian di tasik Kakora selama 6 bulan sejak Julai lalu.
Baru-baru ini tular foto seekor kangaroo berbadan sasa sedang mandi di sebatang sungai di Margaret River, barat Australia. Kangaroo itu ditemukan oleh Jackson Vincent ketika dia membawa anjingnya bersia-sia. Rata-rata warga net terpegun dengan saiz badan haiwan itu, malah menyamakannya dengan bintang filem Hollywood Arnold Schwarzenegger. 3 permainan jongkang-jongket yang dipasang di sempadan Amerika dan Mexico pada tahun 2019 memenangi anugerah reka bentuk Beasley 2020 yang dikendalikan Museum Reka Bentuk London. Jongkang-jongket digelar Tita Totterwall, hasil idea arkitek Ronald Rayl pada 2009 hanya dapat direalisasi 10 tahun kemudian. Ia diletakkan untuk kanak-kanak bermain di tembok sempadan yang memisahkan El Paso, Texas dan Juarez, Mexico. Tidak mahu sekadar bergelar guru vokal, seorang pensyarah muzik lulusan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara kini menceburi dunia nyanyian. Syafiq Erwin yang sebelum ini pernah mengajar artis seperti Warni Hasrita, Sisi Iman dan ramai lagi turut tampil dengan single terbarunya berjudul Harapan. Bernaung dengan syarikat rakaman Rusa Music, menurut Syafiq, lagu Harapan ciptaan komposer Rudi Kasmaran dan lirik oleh Abu Aud sebenarnya telah dilancarkannya pada 12 Mac lepas. Ya, sebenarnya kita nak lepaskan geng juga menyanyi. Kita pun suka menyanyi juga kan. Jadi dah lalang saya pun graduan menyanyi vokal juga, muzik. So, kita nak bawah tangan untuk kita juga. So, itulah sebenarnya kepuasan diri sendirilah. Bukan nak caras student ke tidak. Mengulas lanjut lagu itu, Syafiq berkata ia karya lagu berentak balada yang kena dan dekat dengan jiwanya. Lagu Harapan yang syarat dengan mesej positif untuk kehidupan. Jadi sebenarnya tajuk harapan, tapi dalam konteks lagu itu adalah jangan bagi aku harapan. Contoh, kita tak nak harapan tu dah sebenarnya, tapi tajuk je konon-konon harapan macam kita minta harapan kan. Padahal tidak. Lagu itu mengatakan jangan mainkan perasaan, jangan mainkan hati kita, jangan bagi perasaan, jangan bagi harapan. Syafiq telah menceburi kerjaya seni di belakang tabir sejak 2009 sebagai guru vokal. Berkata pembabitannya mencuba nasib di pasaran muzik arus perdana bermula pada 2016. Baiklah, berita perdana edisi 21 Januari berakhir di sini. Terus berwaspada kerana COVID-19 berada dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baharu. Pastikan imbas My Sejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.